Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadila binti Hashim daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Tuanku Sultanah Bahia akan membentangkan kertas kerja kajian yang bertajuk Kajian Tahap Kesediaan Pelajar PTSB terhadap pembelajaran akibat wabak COVID-19. Abstrak. Penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia telah memberi impak yang besar kepada semua sektor termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran secara atas talian merupakan satu alternatif bagi meneruskan proses PDP. Satu set soal selidik telah dibangunkan di mana tahap kesediaan pada pelajar PTSB yang terpaksa mengikuti proses PNP secara dalam talian bagi semester lepas iaitu Disember 2019. Beberapa aspek iaitu daripada keperluan material iaitu komputer dan internet dan kesediaan pelajar-pelajar telah dianalisa. Sampel bagi kajian ialah 351 pelajar iaitu menurut kepada teori Crinchi dan Morgan 1970. Penganalisian dibuat dengan menggunakan perisian SPSS. Hasil kajian mendapati kebanyakan item mendapat skor min melebihi 3 dan sisihan piawai adalah kurang daripada 1 tetapi melebihi 0.5. Cadangan bagi penambahbaikan dalam pelaksanaan e-pembelajaran yang kondusif dan efektif dinyatakan di akhir kajian ini. Definisi e-pembelajaran ialah penggunaan rangkaian internet dan teknologi multimedia untuk proses PNP. Bagi membendung merebaknya virus COVID-19 ini, Pusat Pengajian Tinggi termasuk Politeknik telah disarankan menggunakan kaedah e-pembelajaran bagi menyampaikan pengajaran. Namun begitu, terdapat kekangan yang dirasakan oleh para pelajar yang didapati kurang bersedia dari segi fizikal dan mental seperti yang diharapkan terutamanya di luar bandar, mengikut Rahman et al. 2019. Penyataan masalah. Menurut Jami'an dan Ismail 2016, kaedah pengajaran tradisional iaitu di dalam kelas secara bersemuka yang menjadi amalan dalam PNP pada hari ini tidak dapat memenuhi tuntutan pendidikan masa kini. Pandemik COVID-19 menyekat aktiviti kelas yang dijalankan secara tradisional. Menurut Pevin et al. 2020 menyarankan penggunaan medium e-pembelajaran. Wabak COVID-19 telah menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa meneruskan pengajian bagi sesi Disember 2019 secara dalam talian. Maka penulis telah mengadakan soal selidik bagi mengetahui kekangan para pelajar dari segi kemudahan komputer dan akses internet supaya tindakan selanjutnya dapat diambil. Menurut Najib, 2017 memandangkan e-pembelajaran dapat memastikan sumber maklumat diperolehi dengan lebih efektif dan fleksibel. Kekangan e-pembelajaran seperti masalah ketiadaan komputer, limitasi dalam mengakses internet, masalah kemudahan Wi-Fi. Oleh itu, kandungan bahan pengajaran tidak dapat diakses dengan cepat dan efektif. Limitasi ini dibimbangi akan membatutkan minat dan motivasi para pelajar PTSB. Hasil kajian oleh Azali dan Hassan 2018 membuktikan bahawa tahap penglibatan dalam aktiviti PDP melalui e-pembelajaran dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang. E-pembelajaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menggunakan komputer sebagai asas pembelajaran. Kelebihan e-pembelajaran adalah kurangnya pergantungan pada batasan waktu, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tanpa rasa malu dan akses bahan dari pelbagai sumber. Untuk memastikan bahawa pelajar menumpukan perhatian dalam e-pembelajaran, kandungan pengajaran perlu dibahagikan menjadi beberapa modul kecil yang berlangsung sekitar 20 hingga 25 minit sahaja. Penyampaian e-pembelajaran boleh dikelaskan kepada dua iaitu secara segerak, sinkronus dan tidak segerak, asinkronus. Kelebihan dan kekurangan kaedah segerak dan tidak segerak telah dihuraikan oleh Narayana 2018. Instrumen kajian ialah menggunakan borang soal selidik. Merujuk Abu Bakar 2003, kelebihan penyelidikan yang berasaskan internet ini digalakkan bagi membantu penyelidik dalam memperoleh data penyelidikan dengan cepat dan efektif
di samping menjimatkan kos. Azali dan Hassan 2018 menyarankan penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian kerana ianya mudah mendapat kerjasama daripada responden. Populasi dan sampel pelajar semester 1 hingga 9 di PTSB bagi sesi pengajian Disember 2019 adalah sebanyak 3,781. Maka bilangan sampel kajian yang diambil secara rawak ialah 351 pelajar. Instrumen kajian. Instrumen kajian soal selidik yang diubah suai daripada Azali dan Hassan 2018 dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama merupakan demografi pelajar. Bahagian B merupakan jawapan ya atau tidak. Soalan terhadap kesediaan pelajar dari segi keberadaan komputer dan kebolehan mengakses internet dan kemudahan Wi-Fi di tempat tinggal pelajar. Bahagian C terdiri daripada soal selidik yang menggunakan kaedah skala Likert. Soalan kebolehan mengakses internet dan kemudahan Wi-Fi di tempat tinggal pelajar. Seterusnya, sikap pelajar terhadap pembelajaran iaitu minat dan tahap motivasi pelajar juga telah disoal. Menurut Scratch 2022 berpendapat bahawa penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ia lebih mudah dan ringkas, serta jawapan dari responden adalah debat lebih tepat dengan kebolehpercayaannya. Kajian berintis Johansen and Brook 2010 mengesyorkan bahawa 30 bilangan sampel dari populasi adalah cadangan minimum untuk kajian rintis. Menurut Yusri 2000, kajian rintis dilakukan bagi menentukan arah signifikan item soalan yang dibina sesuai dan diterima. Dengan menggunakan perisian SPSS, keputusan menunjukkan kebolehpercayaan nilai alfa bagi keseluruhan item yang dibina ialah 0.875. Menurut Najib 1999, kajian yang mencapai nilai alfa 0.6 hingga 0.9 adalah mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan soalan yang tinggi. Dapatan kajian bahagian A iaitu profil demografi responden. Bahagian A menggambarkan profil demografi responden seperti jabatan, kelas, jantina dan semester. Bahagian B. Untuk dapatan kajian bahagian B, soal selidik responden untuk soalan 1 di mana mempunyai kemudahan komputer atau laptop bagi pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu 83.48% yang bersetuju. Bagi soalan 2, peratusan responden yang positif iaitu yang mempunyai kemudahan komputer atau laptop yang digunakan untuk kursus perisian bagi pembelajaran masih tinggi tetapi menurun kepada 62.11%. Bagi soalan 3 yang mempunyai skor min yang tinggi 3.41 dengan sisihan piawai 1.018, ini menunjukkan bahawa mereka masih lagi boleh mengakses internet dengan bantuan rakan-rakan dalam sesi Dapatan kajian bagi soalan 4 memperolehi skor min yang sederhana 2.83 dengan sisihan piawai 1.687. Kajian Ahmad 2017 menyarankan agar kerajaan pusat menyediakan kemudahan jalur lebar di seluruh kawasan pendalaman. Bagi soalan 5, peratus bersetuju ialah 52.99%, tetapi skor min yang tinggi iaitu 3.51%. Ianya disokong oleh kajian Tarhini 2017 di mana para pelajar di negara membangun masih mempunyai kemahiran pembelajaran yang agak rendah. Tetapi skor min yang tinggi menunjukkan pelajar sanggup berbincang dengan rakan-rakan dan para pensyarah dalam menambah baik kemahiran sedia ada mereka mengenai pembelajaran. Soalan 6 mendapat peratusan yang agak tinggi iaitu 87.47%. Favel 2020 menegaskan perlunya langkah yang ketat untuk diambil bagi mengatasi penyebaran jangkitan COVID-19 seperti mematuhi jarak fizikal dan perintah kawalan pergerakan kawalan PKP. Memperolehi skor min yang sangat tinggi iaitu 4. Ini menunjukkan bahawa mereka menyedari dan bersetuju mematuhi saranan kerajaan dalam mengikuti pembelajaran sebagai
medium pembelajaran mereka. Soalan 7. Mempunyai peratus setuju yang sederhana iaitu 42.17%, tetapi skor min yang tinggi 3.626. Halim dan Haris 2016 menekankan bahawa walaupun majoriti pelajar menggunakan e-pembelajaran merasa kurang seronok, namun begitu, kesan pandemik sebenarnya telah menyebabkan proses PDP dalam talian terpaksa dilakukan secara mendadak, mewujudkan perasaan panik, ketakutan, bimbang dan terancam, di samping menjaga jarak fizikal dan jarak sosial termasuk mengkuarantin kawasan. Soalan 8 mempunyai peratus setuju sebanyak 75.5%. Tetapi skor min juga adalah sangat tinggi 3.82 dengan sisihan PY 0.740%. Kajian melaporkan bahawa terdapat campur tangan pihak pengurusan didapati adalah sangat penting dalam memastikan kualiti pembelajaran lebih terjamin. Johari dan Ismail 2011. Seterusnya bagi soalan 9. Mempunyai peratus setuju sebanyak 70.94%. Van dan Said 2018 melalui pembelajaran galakan daripada penasihat akademik adalah antara elemen yang penting bagi kejayaan proses pembelajaran. Skor min keseluruhan juga adalah sangat tinggi 3.82 dengan sisihan PY 0.70740. Seterusnya, soalan 10 telah mendapat peratus setuju yang tinggi iaitu 7.94%. Pengkaji Abdul Rashid 2013 menyatakan para pelajar boleh mengakses internet bagi mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dalam usaha mempelbagaikan ilmu pengetahuan mereka. Skor min keseluruhan adalah sangat baik dengan 3.86 dengan sisihan PY 1.776. Seterusnya, di bahagian kesimpulan, responden memberi jawapan yang sangat positif terhadap faktor keberadaan komputer atau laptop serta faktor minat dan faktor motivasi. Kajian Azali dan Hassan 2019 mengenai kesediaan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar politeknik. Responden memberikan nilai positif terhadap kesediaan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar PTSB. Secara keseluruhan, pelajar-pelajar masih bersedia menerima e-pembelajaran di atas faktor yang tidak dapat dielakkan seperti penularan wabak COVID-19. Webau 2019 telah mencadangkan bagi penambahbaikan e-pembelajaran seperti A. Perkaitan tinggi antara reka bentuk instrumen dalam talian dan pembelajaran pelajar. B. Penyampaian maklumat instrumental dalam talian yang berkesan. Yang ketiga, sokongan yang mencukupi yang diberikan oleh tenaga pengajar kepada para pelajar. Dan D, kita juga perlu mempunyai rancangan jangka luar jangka yang menangani insiden platform pendidikan dalam talian yang tidak dijangka. Penyelidik juga mencadangkan agar kajian seterusnya dijalankan dengan meluaskan skop kajian kepada para pelajar sesi Jun 2020 ini. Selain itu, dicadangkan juga kajian lanjutan dilakukan terhadap faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran. Sekian, terima kasih.